Assalamualaikum dan hai guys, saya Aris Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya nak buat konten lain sikit lah, sebab saya baru je collect PS5 ni, yang mana hari ni merupakan hari pelancaran PS5 secara rasmi di Malaysia. Dan saya sebenarnya pre-order PS5 ni sebenarnya pada 12 November hari tu, masa hari pertama pre-order PS5 di Malaysia. Yang mana saya pre-order PS5 ni di All IT My Town, dan hari ni merupakan hari collection, so saya collect dan saya boleh bawa balik lah PS5 ni. Dan ini merupakan versi standard, iaitu versi dengan Blu-ray disc, yang mana sebelum ni saya pernah ada PS4 Pro. Jadi game-game PS4 tu saya boleh main dekat PS5 ni. Jadi sebab itulah saya pilih versi standard. Jadi sebelum kita nak unbox PS5 ni, kita nak tengok dulu apa yang ada dekat kotak ni. Yang mana kat depan ni korang boleh tengok lah dia ada tunjuk 8K media, mana korang boleh main media berasaskan resolusi 8K. Lepas tu korang boleh dapatkan game dengan resolusi 4K, dan juga ada support untuk tengok konten HDR. Dan ini merupakan official set, yang mana dekat sini ada stiker Malaysia official product. Kalau korang beli Sony Malaysia set, korang akan dapat lah stiker ni. Lepas tu kat sini korang akan nampak benda yang tertera lah dalam kotak ni. Antaranya ialah PlayStation 5 ni sendiri, ada wireless controller. Untuk wireless controller ni bagi satu saja, dan lepas tu dia bagi base, lepas tu dia bagi HDMI cable 2.1, ada AC power cord, ada USB cable, printed material, dan satu game iaitu Astro Playroom yang mana dah diinstal dalam PS5 ni. Lepas tu dekat bahagian tepi ni dia adalah grafik PS5 ni, dan kat bahagian belakang ni lah yang ditunjuk beberapa features yang di highlight lah. Yang mana kat sini tulis lightning speed, sebab PS5 ni pakai SSD, so korang punya loading time game tu lebih laju. Lepas tu ada breathtaking immersion, yang mana dekat PS5 ni korang akan dapat controller DualSense yang memang betul-betul bagi experience next gen. Dan stunning games, sebab PS5 ni dia dah improve dari segi game tu, dia punya realism lebih lengkap. Lepas tu dia ada ray tracing. So saya pun dah tak sabar nak unbox PS5 ni, jadi jom kita unbox. Okey, benda yang pertama yang korang akan dapat ialah AC power cord. Lepas tu ada printed material. Okay, lepas tu kat sini lah ada DualSense controller. Yang mana memang nampak, wah, nampak sedap lah, nampak lagi berat tapi nampak lagi kukuh. So inilah dia punya DualSense controller. Okey, lepas tu kat dalam ni lagi lah akan ada lagi barang. Ada base. Yang ni lah untuk mendirikan PS5 ni, untuk menjadikan dia lebih kukuh. So kalau korang pasang benda ni, at least PS5 tu tak adalah terjatuh kan, walaupun dia boleh berdiri. Tapi kalau korang pakai base ni sebenarnya lagi elok, sebab korang boleh baringkan dia dengan lebih sturdy. Dan kat sini dia bagi HDMI 2.1 kabel. So kalau korang guna display yang support HDMI 2.1, korang boleh dapatkan frame rate yang lebih smooth. Dan sebelum saya terlupa, korang akan dapat satu kabel USB-C, yang mana hujung dia USB-C dengan USB-A, so korang boleh charge controller DualSense ni. Jadi kita akan buka dalam dia untuk kita keluarkan menu kita pada hari ni, iaitu PS5 Standard Edition. Ya Allah, beratnya. Besar Okey, jadi inilah dia PS5 yang kita keluarkan daripada kotak. Saya boleh rasalah dia punya size tu agak besar berbanding PS4. Okay, kalau kita compare dengan PS4 punya PS4 Pro so ini adalah PS4 Pro. So inilah size dia. Tengok. Ya Allah, kecilnya PS4 Pro ni. Tapi PS5 ni nampak lagi besar. Lepas tu lagi tinggi. Dan berat dia memang lagi berat lah. Kalau korang pegang memang macam batu berat dia. Kalau PS4 Pro ni at least boleh tahan lah dia punya ringan dia kan. So inilah antara perbezaan saiz PS5 dengan PS4 Pro. So kita letakkan PS4 Pro ni kat tepi kejap. Alright, so kita nak tengok apa yang ada dekat PS5 ni. Terutama ialah dari segi design dia lah. Yang mana design ni yang best dia ialah sebab dia punya rekaan ni mudah untuk di repair, ataupun kita boleh buka dalam dia. Yang mana kita boleh keluarkan plate ni. Lepas tu kita boleh akses berapa komponen dekat dalam PS5 ni. Antaranya ialah dia punya kipas, so lagi senang nak cleankan dia. Dan korang boleh tambah SSD dekat dalam PS5 ni. So kalau korang rasa SSD dekat dalam internal PS5 ni terhad, korang boleh beli SSD baru dan masukkan ke dalam PS5 ni.
Dan sebelum tu kita nak tengok dia punya berapa port sambungan. Kat bahagian depan ni korang boleh nampak ada satu USB-A, lepas tu ada USB-C, lepas tu ada butang eject dan ada satu butang power button. Dekat bahagian belakang korang boleh nampak ada dua USB-A berasaskan USB 3.1, lepas tu ada LAN port, lepas tu ada HDMI cable dan AC power cord. So kita dah unbox PS5 tadi, jadi kita nak tengok pula macam mana dia punya setup proses dan dia punya interface dia untuk PS5 kali ni. Okey, jadi inilah dia punya setup screen dia. Yang mana kat sini kita akan pilih dia punya bahasa. Kalau kita tekan O, okey, kalau kita tekan O, dia akan bagi tahu yang mana dekat PS5 kali ni dia dah tak bagi dah tekan butang O untuk select. Tapi sekarang ni kita kena tekan butang X baru boleh kita select. Sebelum ni dekat PS4 Pro nak tekan select tekan O, tapi sekarang nak select dekat PS5 ni kena tekan X. So kita akan tekan X. Okey, lepas tu kita akan pilih Wi-Fi kita akan tekan kat sini, masukkan password. So ini adalah pilihan untuk adjust display area, so kita tekan OK saja. Lepas tu continue without this sebab kita tak ada game yang nak masukkan dekat dalam ni. So next step dia bagi power option untuk rest mode. Dekat sini dia bagi 3 pilihan lah. Korang boleh pilih optimize experience, yang mana korang boleh download game tu dengan lebih cepat, ataupun latest update secara automatik. Ataupun kalau korang nak jimat elektrik, korang boleh pilih low power mode ataupun low power use ni untuk jimatkan lagi penggunaan elektrik, yang mana dia tak akan apply update dengan dia tak akan charge controller PS5 ni lah kalau korang pilih option ni. Jadi nak selamat, korang pilih optimize experience. Jadi kita tekan OK saja. Lepas tu korang nak update atau tak, kita do this later. Masukkan user, masukkan nama saya. So untuk data collection saya pilih limited data only. Dan akhirnya sampailah juga ke welcome to PS5. Alright, so inilah dia home screen untuk PS5. Jadi kat sini korang akan diberi dua section, iaitu games dan juga section untuk media. Yang mana dekat games ni akan adalah game. Dekat sini dia bagi satu game percuma iaitu Astro Playroom. Dan kat sini ada PlayStation Store, ada Media Gallery dan juga Game Library. Okey, jadi sekarang ni saya nak test DualSense controller ni, macam mana dia punya feedback, dia punya vibration dia. Jadi ada satu game percuma dalam ni iaitu Astro Playroom. Kita akan mainkan game ni. Okey, benda yang saya suka dekat controller ni, bila korang jalan kat atas rumput macam ni, korang akan rasa feedback tu macam jalan dekat atas rumput tau. And korang akan dapat rasa feel tu. Dengan bunyi speaker dekat controller ni lagi, memang akan rasa macam wah, betul-betul dia punya experience tu kena dengan scene ni. So kita so dapat coin tadi pun rasa dia macam dapat rasa coin tu. So kita akan tarik tali ni. Saya suka tarik tali ni. Oh, masa ada angin macam ni pun kita dapat rasa dia punya sense. Sedapnya. Tarik lagi. Alright, so boleh jalan atas ni. Okay. So itulah antara hands on untuk DualSense controller ni. Jadi saya rasa memang seronok lah untuk pakai controller ni sebab memang betul-betul rasa next gen. So antara improvement yang besar dekat PS5 kali ni ialah dia dah improvekan dia punya load time. Maknanya dekat sini korang dah boleh dapat fast travel lah masa nak tunggu game tu loading. Dan dah tak perlu tunggu lama sangat dah. Ataupun ada setengah game tu korang boleh terus jump daripada satu scene ke satu scene. Sebab dekat dalam ni dia dah pakai SSD dengan kelajuan 5.5 GB per second. Lepas tu dekat PS5 ni juga dia dah lengkapkan realism. Yang mana dekat dalam game ni mostly dah ada fungsi ray tracing. So kalau korang main game macam Spider-Man Miles Morales ataupun Watch Dogs Legion, korang boleh nampak lah dia punya kesan ray tracing tu dekat air, dekat tingkap. So dia punya reflection tu nampak lebih jelas. Dan untuk PS5 kali ni dia dah improvekan dari segi frame rate. Yang mana sebelum ni saya main dekat PS4 Pro tu, saya punya komplain ialah dia punya frame rate tu agak rendah. Dan kalau compare dengan PC tu memang jauh beza lah. So dekat PS5 ni dia dah improvekan frame rate tu jadi 60 fps. Dan korang boleh maxkan 120 fps kalau game tu support. Dan benda yang dia dah improve ialah dari segi efficiency. So PS5 kali ni lebih kurang haba. Dan korang pun akan perasan dia punya fan tu lebih senyap.
banding PS4 Pro yang bunyi dia lebih jelas kalau kita dengar. Satu lagi, kalau korang beli PS5 ni dan korang ada subscribe PS Plus, korang boleh claim PS Plus Collection yang mana dia bagi 20 game free, iaitu game-game yang terbaik dan ikonik untuk PS4 secara percuma. So sementara tunggu game PS5 keluar atau tunggu harga game PS5 turun, korang boleh download game-game free PS4 ni dan main dekat PS5. Sebab game PS5 ni harga dia agak mahal, dalam RM200 macam tu. So kena tunggu sale baru dia turun dalam sekitar RM100 atau RM10 macam tu. Jadi itu saja untuk hands-on PS5. Harga starting dia RM1,869 untuk digital edition. Tapi saya sarankan korang beli PS5 standard edition dengan Blu-ray disc, sebab korang boleh beli used game dengan harga yang lebih murah. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.